Kembali dalam Ispunyo dalam segmen TV Box. Kali ini kita bawakan anda dua TV Box yang tengah hangat bersaing di antara TiVo dan juga Mi Box S. Ada lagi satu iaitu Google TV Chromecast, tapi kita tolak tepi dahulu. So, kita akan pergi kepada pemahaman user berbanding detail-detail spek yang so teki-teki yang aku sendiri pun lost kalau nak cakap pasal benda tu sebab takut salah. Cakap nanti orang-orang pakar ni blame aku pula sebab salah bagi info. Okey, aku akan buat comparison dari segi CPU, GPU, RAM, storage, port, design user interface, user and remote friendly. Pada CPU GPU, TiVo 4K menang kerana menggunakan yang paling latest, RAM DDR4, Mi Box S DDR3. Benchmark paling tinggi 60K dan benchmark untuk Mi Box S pada 34K saja, dan kedua-duanya menggunakan HD 4K HDR 60 fps. Untuk penggunaan USB port pula, TiVo 4K mesti menggunakan jenis powered version supaya dapat detect segala pendrive dan juga lain-lain, tapi for Mi Box S tidak memerlukan kerana ianya sangat flawlessly bila menggunakan Ugreen. Manakala pada Wi-Fi pula, dua-dua menggunakan 2.4 dan juga 5 GHz, tetapi pada TiVo ni agak ada masalah sedikit Wi-Fi nya bila range yang jauh dan terpaksa menggunakan Ethernet untuk detect tempat yang jauh daripada router. Tetapi pada Mi Box pula tiada masalah untuk jauh daripada router. So ini merupakan multi-port jenis Ugreen yang aku gunakan untuk Mi Box S aku dan juga TiVo 4K. Dan untuk TiVo 4K ni agak macam ada kurang sedikit lah menggunakan non-powered version. Bila menggunakan Ethernet sahaja aku boleh capai speed 46 Mbps. Kalau gunakan Wi-Fi dalam range 3 to 4 Mbps sahaja. Apa yang paling ketara pada TiVo Stream dan juga Mi Box S ni ialah type of streaming yang sedia ada pada Stream dan juga Mi Box S. Yang ini perbezaan yang ketara ialah korang boleh all in one stream dalam satu tempat, iaitu di dalam TiVo Stream. Manakala Mi Box S korang perlu cari one by one untuk setiap apps yang dikehendaki. Pada remote control dia ni sangat obvious di mana TiVo Stream menang berbanding Mi Box S. Kalau kita tengok betul-betul macam mana softness of the button, lepas tu ergonomik untuk dipegang berbanding Mi Box S. And ini merupakan version lama punya, dan ada satu lagi version yang baru iaitu kepada Prime Video ataupun benda-benda lain, dan button dia ni agak kurang smooth, terlalu plastik. Manakala yang ini pula menggunakan rubber, nampak seperti premium. And korang ada all in one button di sini untuk tekan untuk streaming for everything, dan korang boleh tekan on off ini yang connected dengan korang punya soundbar, TV dan juga Android box. So dari sini korang senang untuk tekan numbering yang sedia ada di sini berbanding menggunakan Mi Box S ataupun official TV box yang lain yang tidak mempunyai features numbering. Ini amat penting untuk korang buka channel ataupun key in bermacam-macam tempat lagi lah. So diorang menggunakan bateri yang sama iaitu AAA battery. So kita akan lihat kepada TV box ini pula. Kalau kita tengok betul-betul, TiVo Stream adalah yang paling kecil berbanding Mi Box S. And then benda ni dia sudah tersedia kepada HDMI cable yang korang boleh bawa ke mana-mana saja, and it's very portable. Manakala Mi Box S ni korang perlu plug in dia punya HDMI cable, and dia ada audio jack dan juga USB untuk menyenangkan korang directly cocok USB port. Manakala TiVo pula korang ada USB-C untuk cocok USB port, tapi korang perlukan adapter, and then baru korang masukkan untuk usage pada multiport ataupun Ethernet port. And then di sini pula korang ada DC 5 volt untuk connect dengan dia punya power, and korang kena pastikan power cukup. Kalau tidak, TiVo Stream korang akan pandai lagging ataupun tiba-tiba auto restart. So ini pula penggunaan Ethernet non-powered version, and untuk menggunakan pada Mi Box S korang just perlu plug in, and then benda ni korang boleh guna directly. Tapi pada TiVo Stream pula, bila korang connect directly macam ni, boleh dikatakan bukan sepenuhnya 100% Ethernet tu dapat digunakan disebabkan power input dia tidak cukup untuk running this Ethernet adapter. Jadi korang perlu beli version USB-C powered version supaya korang boleh tambah voltage kepada Ethernet ni. Sebab
Aku sudah pun try menggunakan ini, nanti ada satu lagi video aku akan tunjukkan. And then dia punya perbezaan ialah macam kurang stabil sikit sekiranya ada gangguan pada volt ni. Jadi dia punya Ethernet pun pandai disconnected, lepas tu dia pandai connected semula. Dia macam kurang stabil lah. So aku tidak berapa syorkan untuk korang gunakan, melainkan korang tidak memerlukan Ethernet, korang just directly gunakan multi-port macam ni. And satu benda lagi yang aku perasan bila menggunakan Tivo dan juga Mi Box S ni, bila aku gunakan pendrive ni, aku just boleh cucuk masuk ke dalam Mi Box S tanpa ada sebarang masalah. Tapi bila menggunakan Tivo Stream untuk cucuk pendrive ke dalam ni, dia mempunyai error dari segi NTFS lah, apalah, semua file tidak boleh dibuka dalam ni. Yang tu aku pun tidak sure, walaupun beberapa kali aku tukar format kepada pendrive ni, still dia macam not responding untuk read. Maybe disebabkan power tidak cukup untuk run benda ni yang ada Ethernet. Maybe korang perlu just gunakan jenis multi-port yang tidak mempunyai Ethernet ni, baru dia boleh run korang punya USB. Kita akan pergi kepada dalam Tivo dan juga Mi Box S. Kita pergi pula kepada interface Mi Box S dan juga Tivo 4K. Sebenarnya bila menggunakan Android TV ni, dua-dua sama saja. Yang membezakannya ialah sekiranya menggunakan Nvidia Shield, dia ada dia punya apps tersendiri. Bila menggunakan Tivo 4K Stream, dia mempunyai apps Tivo Stream yang boleh korang susun korang punya folder, macam seumpama folder lah, folder genre kepada movie, dramas and live TV yang tersedia di dalam TV Stream. And bagi aku sangat senang untuk streaming untuk pelbagai jenis movie and drama, serta korang boleh dapatkan pelbagai lagi apps free ataupun secara langganan di dalam Tivo ini dan juga Mi Box S. Yang membezakannya ialah penggunaan Tivo Stream. Okey, untuk kedua-dua TV box ini, mereka boleh main sehingga 4K 60fps tanpa ada sebarang masalah ataupun lagging pun memang smooth as it is. So memang dua-dua menang, dan korang boleh set up menggunakan smart TV korang sebagai all-in-one remote pada kedua-dua device, iaitu pada CEC mode. Dan yang specialnya menggunakan Tivo ni, korang boleh set up TV dan juga soundbar dengan menggunakan satu remote control yang ada pada Tivo 4K Stream. Tetapi pada gaming agak kurang sedikit pada Tivo 4K, yang aku rasa kurang happy bermain game di dalam Tivo 4K ni. Tapi pada Mi Box S pula memang sangat puas hati, walaupun ada beberapa lagging and stuttering, tapi lebih better berbanding Tivo 4K untuk gaming performance. Tetapi untuk mendapatkan yang lagi better performance, iaitu menggunakan Nvidia Shield TV ataupun Nvidia Shield TV Pro, yang itu memang terbukti power untuk bermain game serta 4K scale up movie. So, mana satu yang lagi berbaloi untuk korang beli? Mengikut pendapat aku lagi prefer menggunakan remote control dan interface all-in-one stream yang ada pada Tivo 4K Stream. Walaupun Tivo slightly better than Mi Box S dan menggunakan new CPU, GPU dan RAM, tapi aku still rasa macam geram je tengok Tivo ni tergantung-gantung dekat TV. Lepas tu nak tambah multi-port Ethernet, makin banyak yang bergantung, melainkan korang beli female HDMI to HDMI. Pada asalnya harga Mi Box lebih rendah daripada Tivo 4K dan korang boleh dapatkan Mi Box ni dalam RM200 ke bawah. Tetapi pada 2021 harga Mi Box S sudah sama dengan Tivo 4K Stream. Jadi mana satu yang better untuk korang beli? Bagi aku, bila Mi Box S ni sudah sama harga dengan Tivo, better korang ambil terus Tivo 4K Stream untuk kepuasan yang maksima, termasuk all-in-one stream dalam satu tempat, iaitu dia punya function sebagai Tivo Stream, dan juga all-in-one kepada kontrol kepada korang punya TV, soundbar dan juga TV box. Tapi yang ini pun, tapi yang dah punya Mi Box nak upgrade ke Tivo, better tak payah dan fokus terus untuk membeli Nvidia Shield TV Pro. Dan pepatah orang putih mengatakan new is better.